Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Numairah binti Nordin, nombor meja S68915 dari kumpulan 5 yang akan membentangkan tugas kuliah kami untuk subjek NCC 3703 K1 Personality Ulul Albab. Okay, ini isi kandungan untuk slide pembentangan kami. Ya, kami ada 3 jenis tokoh. Pertama, tokoh Qurani iaitu Hamka, tokoh ijtihadi Imam Syafi'i, dan tokoh ensiklopedik Al-Khawarizmi. Berikut merupakan senarai nama ahli kumpulan 5. Tokoh Qurani. Tokoh Qurani, tokoh yang dipilih ialah Hamka, iaitu nama sebenar beliau Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Gelaran beliau merupakan Buya Hamka, penghormatan masyarakat Minangkabau yang berasal daripada bahasa Arab. Tarikh lahir 17 Februari 1908. Tarikh meninggalnya Buya Hamka 24 Julai 1981 dan beliau telah meninggal pada umur 73 tahun. Beliau dilahirkan di negeri Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Jasa beliau merupakan seorang aktivis politik dan penulis terkenal di alam Melayu. Antara karya utamanya yang terkenal ialah Tafsir Al-Azhar. Okey, 2 ayat Al-Quran yang telah saya pilih untuk tokoh Qurani ini. Ayat Al-Quran pertama daripada surah Ibrahim ayat 52 yang diberi tajuk Al-Quran sebagai peringatan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghun lin-nasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahid wa liyadhakkara ulul albab. Bermaksud, Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia dan supaya mereka diberi peringatan dengannya dan supaya mereka mengetahui bahawasanya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pengajaran. Tafsir dan tadabbur ayat bagi surah Ibrahim ayat 52. Hadza, bermaksud ini, iaitu Al-Quran, balaghun, penyampaian, linnas, untuk manusia. Apa sahaja yang telah disebut di dalam Al-Quran, tidak kira dari segi hukum, cerita umat dahulu, semua adalah balaghun, iaitu satu penyampaian untuk manusia. Pengajarannya adalah kita perlu baca dan faham maksud Al-Quran yang sebenar. Penyampaian untuk semua manusia tidak kira kaya, miskin, Islam atau bukan Islam, iaitu bagi perkataan linnas. Waliyunzaru, iaitu dan supaya mereka memberi peringatan, bihi, dengannya, iaitu dengan Al-Quran, waliya'lamu, dan supaya mereka berilmu daripada Al-Quran, annama, sesungguhnya, huwa, dia adalah ilahun wahidun, Tuhan yang Maha Esa, dan waliyadzakkara, dan supaya mengambil pengajaran ulul albab, oleh orang-orang yang berakal. Proses Al-Quran mesti ada penyampaian dan inzar supaya akhirnya orang cukup faham bahawa dia wajib menyembah Allah yang satu sahaja dalam semua aspek kehidupannya. Apabila sudah sampai ke tahap ini, maksudnya seseorang itu faham Al-Quran. Orang yang berakal mengambil pengajaran daripada Al-Quran kerana bukan semua manusia mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Allah hanya puji orang-orang yang mengambil pengajaran daripada Al-Quran adalah orang-orang yang berakal. Untuk mengetahui kita ini ulul albab atau tidak adalah dengan melihat ciri-ciri ulul albab di dalam surah Ali Imran. Ayat Al-Quran yang kedua dari surah At-Talaq ayat 10 yang bertajuk orang yang beriman dan takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'addallahu lahum 'adaban syadida fattaqullaha ya ulil albab
بالذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. Yang bermaksud, Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, iaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Tafsir dan tadabbur bagi surah Ibrahim ayat 52. A'addallahu, Allah telah menyediakan, lahum, bagi mereka, azaban syadida, azab yang pedih. Bagi umat atau negeri yang derhaka kepada perintah Allah, mereka adalah umat yang rugi di dunia dan di akhirat. Mereka disediakan dengan azab yang pedih. Di dalam ayat ini juga Allah memberitahu cara untuk elak daripada azabnya. Hal ini demikian, Allah sebenarnya tidak mahu hamba-Nya rugi di dunia dan diazab di akhirat. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Alladzina, iaitu orang-orang yang amanu, mereka beriman. Qad anzalallah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan, ilaikum, kepada kamu, zikra, peringatan. Mengapakah Allah tidak menyebut Al-Quran untuk menggantikan zikra? Hal ini kerana salah satu nama Al-Quran adalah zikra. Pesanan yang ingin disampaikan dalam ayat ini adalah ancaman azab bagi manusia yang ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tuntutan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah tokoh ijtihadi, iaitu Imam Syafi'i. Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Nama gelar beliau adalah Asy-Syafi'i, sempena nama datuknya iaitu Syafi'i bin Sa'id. Tarikh lahir beliau adalah pada tahun 1505 Hijrah. Tempat lahir beliau adalah di Gaza, Palestin. Tahun dan umur ketika beliau meninggal adalah pada tahun 2004 Hijrah. Pada ketika itu beliau berumur 54 tahun. Beliau berasal dari keturunan Rasulullah SAW pada sebelah datuk. Imam Syafi'i adalah merupakan salah seorang imam mazhab 4, iaitu mazhab Imam Syafi'i. Ayat pertama adalah dari surah Al-Baqarah ayat 269, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Maksudnya, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. Ayat kedua adalah daripada surah Al-Mulk ayat 10, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna sami'na aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Maksudnya, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Tafsir dan tadabbur bagi surah Al-Baqarah ayat 269. Kefahaman ilmu ini amat penting kerana ramai yang tidak tahu apakah kelebihan dan kepentingan infak dalam Islam. Ini adalah kerana mereka tidak menuntut ilmu. Apabila perkara tersebut berlaku, mereka akan terkesan dengan bisikan syaitan yang menjanjikan kemiskinan kepada mereka kalau mereka infak. Maka ramai yang tidak infak. Amat beruntung sekali kepada mereka yang diberikan dengan hikmah itu. Oleh kerana mereka dapat kefahaman yang betul, maka mereka akan infak dengan banyak dan hasilnya mereka akan jadi kaya raya di akhirat kelak. Malah di dunia lagi mereka akan mendapat balasan yang baik. Maksud ulul albab adalah orang yang sempurna akalnya. Allah SWT berfirman beberapa kali dalam Al-Quran perkataan ulul albab ini. Dalam surah Ali Imran telah menjelaskan golongan ini. Seterusnya, tafsir dan tadabbur bagi surah Al-Mulk ayat 10. Penjelasan tentang sesalan mereka, iaitu penghuni neraka, yang merupakan satu bentuk azab. Seruan untuk kita mendengar akan ilmu dan nasihat yang dibawa oleh para pendakwah tauhid.
Tema surah ini adalah mengajak manusia untuk menggunakan akal fikiran. Jangan sia-siakan akal yang Allah telah kurniakan kepada kita sendiri. Assalamualaikum, nama saya Ikmal bin Ibrahim. Nombor metrik saya adalah S69874. Saya akan menerangkan tentang kehidupan sebagai seorang mahasiswa yang berkait dengan surah Al-Baqarah ayat 269. Sebagai seorang mahasiswa, kita hendaklah menggunakan segala kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti akal dan panca indera dengan sebaik mungkin agar kita memperoleh hikmah yang dapat membezakan antara yang benar dan yang salah. Bagi surah Al-Mulk ayat yang ke-10, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Pelajar dapat mengambil iktibar daripada surah dan ayat tersebut dalam menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar dan juga hamba Allah Subhanahu Wa Taala agar terhindar daripada melakukan kesilapan yang sama. Kesimpulan dan amalan yang boleh diamalkan. Yang pertama, rajin menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang dipelajari. Hikmah adalah ilmu bermanfaat yang diamalkan. Contohnya, ilmu yang dipelajari hanya akan menjadi ilmu yang sia-sia jika kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Jika kita mengamalkan ilmu tersebut, maka kita akan mendapat kefahaman yang betul. Yang kedua, menghindari diri daripada melakukan perkara yang sia-sia. Melakukan perbuatan yang buruk akan mendorong kita ke arah yang salah dan akan merugikan kita. Maka kita mestilah mencari ilmu dan mengikuti ajaran yang benar agar kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Yang ketiga ialah tokoh ensiklopedik iaitu Al-Khawarizmi. Nama beliau ialah Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi. Tarikh lahir beliau ialah pada tahun 780 Masih. Tempat lahir beliau di Bukhara, Uzbekistan. Tahun meninggal dunia ialah antara 840 sehingga 850 Masihi. Gelaran beliau ialah Abu Abdullah dan terkenal di barat sebagai Al-Khawarizmi, Al-Gharithmi dan Al-Gharizmi. Al-Khawarizmi merupakan tokoh ilmuwan matematik paling cemerlang semasa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ilmu kepakaran Al-Khawarizmi antaranya ialah aljabar, astronomi, aritmatika, trigonometri dan juga geografi. Surah pertama ialah surah Ali Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Maksudnya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Tafsir dan tadabbur surah Ali Imran ayat 139. Ayat di atas sangat memberi semangat bagi kita yang sedang mengalami keterparukan atau kurangnya percaya diri. Rashid Ridha dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Manah, kata tahinu dari kata Al-Wahnu yang bermakna lemah dalam sesuatu urusan atas sebab sesuatu yang sedang menimpa atau menyakiti jiwa. Allah memerintahkan untuk janganlah lemah dalam berperang walaupun dalam berperang kalian akan ditimpa kesusahan berupa kegagalan. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad dan pasukannya kalah dalam perang Uhud. Kemudian kata wala tahzanu bermakna janganlah bersedih hati terhadap apa yang menimpa diri kalian pada hari ini, dan janganlah kamu bersedih yang boleh membuatkan hatimu patah semangat. Adapun kata antum al-a'launa bermakna ini ditunjukkan kepada orang-orang yang sanggup bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka yang bertakwa, Allah akan isikan hatinya kebahagiaan dan keberhasilan. Dan orang-orang yang bertakwa iaitu yang mengikuti sunnahnya dalam menerapkan tatanan kemasyarakatan sehingga sifat-sifat tenang, percaya diri, rasa bahagia akan berada pada diri kita. Ayat tersebut juga menjelaskan bahawa seseorang harus mampu menumbuhkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Umat Islam harus percaya bahawa perjuangan mereka akan senantiasa mendapat pertolongan Allah SWT sehingga kemenangan atas memerangi kaum kafir dapat tercapai. Tafsir dan tadabbur surah Ali Imran ayat 139. Kehidupan sebagai mahasiswa.
Sebagai seorang mahasiswa yang beriman, jangan pernah memandang diri sebagai orang yang rendah dan merasa kekurangan. Kerana setiap manusia tercipta dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, tugas manusia bersyukur dengan anugerah dari Allah dan memaksimalkan kelebihan yang dimiliki. Sedangkan kekurangan dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kualiti diri. Kehidupan sebagai mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib Aiman bin Muhammad Zawawi. Nombor metrik S70989 akan membentangkan ayat kedua bagi tokoh ensiklopedia iaitu Al-Khawarizmi. Surah yang kedua iaitu surah Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Yang bermaksud, Allah memberikan hikmah kebijaksanaan iaitu ilmu yang berguna kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditentukannya. Dan sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Tafsiran surah Al-Baqarah ayat 269 daripada tafsir Muyassar. Allah memberikan kebijaksanaan dalam perkataan dan perbuatan kepada sesiapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan bagi siapa yang Allah melimpahkan nikmat tersebut, sesungguhnya Allah memberinya kebaikan yang banyak. Hanya orang-orang yang memiliki akal yang diterangi oleh cahaya Allah dan petunjuknya yang dapat mengingat dan mendapatkan manfaat dari hal ini. Tadabbur ayat 269. Ayat ini menekankan bahawa hikmah iaitu kebijaksanaan diberikan oleh Allah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Orang yang diberi hikmah mendapatkan kebaikan yang banyak, dan hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran daripada hikmah tersebut. Seterusnya, bagaimana seorang mahasiswa dapat mengimplikasikan kehidupan sehariannya dengan ayat tersebut? Sebagai seorang mahasiswa, mencari ilmu dan kebijaksanaan adalah suatu bentuk ibadah. Ayat ini mengajar kita bahawa kebaikan yang dapat diperoleh melalui penerimaan hikmah atau ilmu. Seorang pelajar yang berakal akan ada perasaan ingin tahu, dedikasi dan niat yang baik dalam mencari ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan amalan yang dapat diamalkan oleh mahasiswa berdasarkan dua ayat bagi tokoh ensiklopedia iaitu Al-Khawarizmi. Yang pertama, niat yang baik. Seorang pelajar mestilah memulai setiap kegiatan pembelajaran dengan niat yang baik kerana untuk mendapatkan manfaat dan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, rasa ingin tahu. Seorang pelajar mestilah memiliki semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi agar dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih banyak dan mendalam. Dan yang terakhir, minda yang cerdas. Seorang pelajar mestilah menggunakan akal yang sihat dan minda yang cerdas agar dapat memahami serta menerapkan pengetahuan yang banyak. Jadi itu sahaja daripada ahli kumpulan 5. Maaf sekiranya tersalah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.